Ingat ke siapa tadi? Kawan-kawan, kita dah sampai ke video yang ketiga untuk pencarian bakat murid SK Dato' Ahmad Manaf. Kalau korang tak tengok lagi video yang kedua dan pertama, kena tengok. Kalau tak tengok, rugi. Kalau korang dah tengok, korang video, tolong like, subscribe dan share. Sokong kita, sokong kita, sokong kita. Assalamualaikum and a very pleasant day. I am Aisyah binti Rosfa Irwan from Sekolah Kebangsaan Dato' Ahmad Manaf. Today I am going to be telling you a story entitled The Fox and the Elephant. There was a huge elephant in a dense jungle. He was cruel and arrogant by nature. He roamed freely in the jungle, pulling down small trees and branches. The animals that lived in the trees were very much afraid of this elephant. When he pulled down the trees and tore off the branches, many nests with eggs and nestlings inside came down crashing and got destroyed. In his ruthless march in the jungle, many hosts of the foxes got trampled. This led to dissatisfaction among the foxes and among the other animals alike. Many of them wanted to kill the elephant, but this task was very difficult because of his huge size. "He is so huge," said the foxes among themselves. "It is nearly impossible to kill him." Then, a meeting of all the foxes was called. In this meeting, this rather impossible task was given to a very cunning fox to perform. The fox, before executing his plan, studied the elephant's behavior for many days. One day, the fox went to meet the elephant. "Your Highness," said the fox, "it is urgent to talk to you. It is a matter of life and death for us," said the fox. The elephant trumpeted at his highest pitch and asked, "Who are you and why do you want to see me?" "Your Highness," said the fox, "I am the representative of the whole animal community. We want to make you our supreme head, the king," said the fox. The elephant lifted his trunk with great pride and asked for details. "Your coronation ceremony will be held in the middle of the jungle, where thousands of animals have already gathered and chanting Holy Mantras." The elephant was very glad to hear this. He had always cherished a dream to become a king. He thought that the coronation ceremony will be a matter of pride for him. He readied himself hurriedly to accompany the fox to the deep jungle. On their way, they had to walk to a swampy area by the side of a pond. The fox, being light-bodied, crossed the small swampy patch without any difficulty. The elephant walked on it too, but being heavily built, he went deep into it. He became scared and called out to the fox, "Dear friend, please help me. I am sinking in the mud. What will happen to my coronation ceremony now? Call your other friends to help me." "I am not going to save you," said the fox. "You deserve this treatment. You know how cruel you have been to the animals all along. You knew everything but remained indifferent. You pulled down the branches of the trees mercilessly, without even caring for the eggs and for the life of the nestlings. You trampled upon the barrels of the foxes. You saw our siblings being crushed under your heavy feet. You saw us crying, begging for mercy, but nothing bothered you. And now you are begging for your life? I am sorry to tell you though that your coronation ceremony couldn't take place. But your cremation ceremony will definitely take place." And the fox left. The elephant couldn't get out of the swamp and died there. The moral value that we learned from the story is even a tyrant has to meet his doom. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Alisha Aulia binti Inawar ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bahasa Melayu Terus Perpaduan. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Dato' Ahmad Manaf. Kalian semua pasti pernah menonton siri animasi Upin dan Ipin, bukan? Siri animasi si kembar comel yang berbangsa Melayu. Sahabat karibnya ialah Mei Mei, seorang yang berbangsa Cina, dan juga seorang kanak-kanak lelaki India yang bernama Raju. Kehidupan mereka dipenuhi warna-warni budaya.
namun tetap berdialek dengan menggunakan satu bahasa, iaitu bahasa ibunda kita yang tercinta. Maka percayalah akan kata-kata saya, bahasa Melayu teras perpaduan. Terima kasih saudara pengerusi, kombinasi hakim, Div Jemputan, seterusnya sidang hadirin dan hadirat para pejuang dan pencinta negara bangsa Malaysia. Saudara dan saudari, bahasa Melayu merupakan bahasa Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang berasal dari Asia Tengah dan sudah berusia lebih daripada 1000 tahun. Manakala teras perpaduan pula merujuk kepada ke arah penyatuan manusia tanpa membeza-bezakan ras, etnik, darjah dan agama berlandaskan satu bahasa yang sama. Saudara dan saudari, bahasa Melayu teras perpaduan mengajak dan mendesak kita untuk merungkai dan menilai kemampuan, kekuatan dan kehebatan bahasa Melayu bagi menjadi teras dan asas perpaduan sekaligus membina sebuah ketamadunan. Justru saya cerahkan pidato ini kepada 3 perspektif utama. Pertama, bahasa Melayu bahasa mudah. Kedua, bahasa Melayu bahasa moden. Dan yang ketiga, bahasa Melayu bahasa madani. Saudara dan saudari, bahasa Melayu bahasa mudah. Timbul tanda tanya bagaimana bahasa Melayu mampu diangkat sebagai lingua franca pada zaman kegemilangan Tamadun Melaka seperti yang tercatat dalam kitab Sulalatus Salatin karya Tun Silana. Apakah rahsianya? Tidak lain dan tidak bukan, jawapannya adalah kerana bahasa Melayu adalah bahasa indah yang cukup mudah. Francois Valentine pernah meriwayatkan kepada kita bahawa bahasa Melayu pernah dijadikan bahasa perantara ketika pedagang-pedagang dari Eropah berdagang di kota Melaka. Saudara dan saudari, dari zaman Melayu kuno, zaman Melayu klasik hinggalah zaman Melayu moden, bahasa Melayu dituturkan sejak abad ke-7 lagi. Bahasa Melayu dituturkan. Namun, tahukah anda terdapat 10,062 kata pinjaman yang telah dihasilkan dalam bahasa Melayu yang meminjam kataan-kataan daripada bahasa lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Parsi. Bahkan pada hari ini terdapat kerusi pengajian bahasa Melayu di universiti-universiti ternama di seluruh dunia termasuklah di Jepun, China, Rusia dan Britain. Saudara dan saudari, bahasa Melayu bahasa moden. Setiap bahasa di dunia berkembang mengikut peredaran zaman dan tidak terkecuali bahasa Melayu. Jika di dunia, sesetengah golongan rakyat mendakwa bahawa bahasa Melayu akan gagal menyaingi bahasa asing yang lain kerana bahasa ini bersifat kuno dan tidak berkembang untuk bersaing. Bahkan, mereka silap sama sekali kerana bahasa Melayu dituturkan hingga ke saat ini. Sama ada dalam aspek politik hingga ekonomi, dalam bidang sains hatta teknologi. Bahasa Melayu tidak pernah ketinggalan menjadi medium penyembah maklumat dan ejen membudayakan keilmuan. Saudara dan saudari, bahasa Melayu kini setaraf dan sebaris dengan bahasa lain di seluruh dunia. Buktinya, penganjuran pertandingan pidato antarabangsa yang telah masuk kali ke-13 tahun ini telah menunjukkan bahawa ramai penutur bahasa Melayu di seluruh dunia. Bahasa Melayu, bahasa madani. Madani bermaksud tamadun atau kemajuan yang dibina oleh masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Ya, benar, bahasa Melayu bahasa tamadun. Sejarah dunia sendiri telah membuktikan bahawa bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bahawa sesebuah tamadun mampu dibina dan lestari sampai bila-bila. Seperti kata Ibn Khaldun, sesebuah bangsa yang hanya terletak pada kekuatan tentera semata-mata tidak akan mampu bertahan lama. Sebaliknya, kekuatan sesebuah bangsa itu terletak pada jati diri dan identiti yang mereka miliki, termasuklah bahasa ibunda yang diamalkan saban hari. Kerajaan sudah lama
melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan. Hari ini kita boleh lihat Ah Chong yang pandai menari inang, Dewi yang memakai cosam dan Ahmad yang pandai bersilambam kerana kita telah menerima budaya ini sebagai budaya Malaysia. Kita bangga menggunakan bahasa ibunda. Saudara dan saudari, saya telah menceritakan kepada anda tentang kekuatan dan kehebatan bahasa Melayu. Semua ini sudah cukup untuk menggambarkan bahasa Melayu untuk terus dijadikan bahasa ilmu global. Akhir kata, satu persoalan untuk buat anda semua. Adakah sudah cukup dengan hanya melafazkan bahasa Melayu tetapi tidak dihayati bersama-sama? Bahkan hati dan jiwa masih berjudis? Renungkanlah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Alfa Kashfia binti Khairul Syakirin from Sekolah Kebangsaan Dato' Ahmad Manaf. Today, on this fine day, I would like to share with you about a common topic that we go through every day. It is about the importance of effective time management. A lot of people believe they cannot reach their dreams, travel to exotic locations, land their dream jobs, finish their projects before the deadline, get enough sleep every night, and spend enough time with their loved ones because they don't have enough time. Effective time management is the effective use of time that allows you to plan your days in such a way that you finish your work with less effort and make the most of the limited time you've got. The importance and objectives of time management are clear in the benefits of effective time management. Knowing how to manage your time is important as it brings you a number of great benefits to your work routine and life overall. When you understand the importance of time management, you gain the motivation to stop sitting around and pursue your goals. As a result to this hard work and newfound motivation, you reach your goals faster. When you properly manage time, you'll get more done, but also save a lot of time for the activities you truly enjoy. Allocating a specific time period, let's say 1 hour, to a task and sticking to your plan will have a better effect than working on the task with no predefined time slot. Properly managing your time includes making a to-do list, allocating time to each item from your to-do list, and then scheduling those tasks onto your calendar. By doing so, you'll no longer be indecisive about what you have to do next, whether you have to finish everything you need to. Considering that time management helps you finish your work faster, you'll find that you now have more free time as a consequence. More free time means you have more time to spend with your loved ones, practice a hobby, or even go on a trip abroad, which will all result in you feeling more energized. When you properly manage time, you'll enjoy the feeling of success a complete to-do list brings. You'll see how you can live up to your expectations and in turn feel a boost of self-confidence about your abilities. When you properly manage time, you don't have to worry about missing deadlines or forgetting errands because you have already managed your time in such a way that prevents from such mishaps from happening. As a result, you'll feel less stressed about the workload and more calm about the end results. Oops, it's time to do my homework. So, friends, it is still not late to schedule your time to have a good time management. Let's wish you all and myself the best in the future. Last but not least, time is gold. Don't forget to support me by like and share. That's all. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nafisha binti Muhammad Khairi daripada Sekolah Kebangsaan Dato' Ahmad Manaf menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bahasa Melayu Teras Perpaduan. Kalian semua pasti pernah menonton serial animasi Upin dan Ipin, bukan? Serial animasi si kembar comel yang berbangsa Melayu. Sahabat karib mereka ialah Meme, seseorang yang berbangsa Cina, dan juga seorang kanak-kanak India yang bernama Raju.
Kehidupan mereka dipenuhi dengan warna-warni budaya, namun tetap berdialek dengan satu bahasa, iaitu bahasa ibunda kita yang tercinta. Maka percayalah kata-kata saya, bahasa Melayu teras perpaduan. Terima kasih saudara pengerusi, kombinasi hakim, diftir jemputan seterusnya, sidang hadirin dan hadirat, para pejuang dan pencinta negara bangsa Malaysia. Saudara dan saudari, bahasa Melayu ialah bahasa Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang berasal dari Asia Tengah dan sudah berusia lebih daripada 1000 tahun. Manakala teras perpaduan pula merujuk ke arah penyatuan manusia tanpa membeza-bezakan ras, etnik, darjat dan agama berlandaskan satu bahasa yang sama. Bahasa Melayu teras perpaduan mengajak dan mendesak kita untuk merungkai dan menilai kemampuan, kekuatan dan kehebatan bahasa Melayu bagi menjadi teras dan asas perpaduan sekaligus membina sebuah ketamadunan. Justru saya cerahkan pidato ini kepada 3 perspektif utama. Pertama, bahasa Melayu bahasa muda. Kedua, bahasa Melayu bahasa moden. Dan yang ketiga, bahasa Melayu bahasa madani. Saudara dan saudari, bahasa Melayu bahasa muda. Timbul tanda tanya bagaimana bahasa Melayu mampu diangkat sebagai lingua franca pada zaman kegemilangan tamadun Melaka seperti yang tercatat dalam kitab Sulanatus Salatin karya Tun Sri Lanang. Apakah rahsianya? Tidak lain dan tidak bukan, jawapannya adalah kerana bahasa Melayu adalah bahasa indah yang cukup mudah. Francois Valentine pernah meriwayatkan kepada kita bahawa bahasa Melayu pernah dijadikan bahasa perantara ketika pedagang-pedagang dari Eropah berdagang di kota Melaka. Dari zaman Melayu kuno, zaman Melayu klasik hingga zaman Melayu moden, bahasa Melayu telah dituturkan sejak abad ke-7 lagi. Tahukah anda terdapat 10,062 kata pinjaman yang telah dihasilkan dalam bahasa Melayu yang meminjam perkataan-perkataan daripada bahasa lain, termasuklah bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Parsi. Bahkan pada hari ini terdapat kursi pengajian-pengajian universiti-universiti ternama di seluruh dunia, termasuklah di Jepun, China, Rusia dan Britain. Saudara dan saudari, bahasa Melayu bahasa moden. Setiap bahasa di dunia berkembang mengikut peredaran zaman, tidak terkecuali bahasa Melayu. Jika dulunya sesetengah golongan rakyat mendakwa bahasa Melayu akan gagal menyaingi bahasa asing lain kerana bahasa ini bersifat kuno dan tidak berkembang untuk bersaing. Namun, mereka silap sama sekali kerana bahasa Melayu kekal dituturkan hingga ke saat ini. Sama ada dalam aspek politik hingga ekonomi, dalam bidang sains hatta teknologi, bahasa Melayu tidak pernah ketinggalan menjadi medium penyebar maklumat dan ejen membudayakan keilmuan. Hal ini meletakkan bahasa Melayu sebaris dan setaraf dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Buktinya, penganjuran pertandingan pidato antara bangsa bahasa Melayu yang telah masuk kali ke-13 tahun ini telah menunjukkan ramai penutur bahasa Melayu daripada bangsa lain di seluruh dunia. Daripada penciptaan istilah dan perkataan, perbendaharaan kata dan penstrukturan bertata bahasa, bahasa Melayu tidak pernah tewas dan kecundang, tidak pernah terkubur dan hilang, bahkan kekal cemerlang. Hari ini, tugas ini sudah diambil alih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang terus memastikan bahasa Melayu kekal relevan dan kekal moden. Saudara dan saudari, bahasa Melayu bahasa madani. Madani bermaksud tamadun atau kemajuan yang dibina masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Benar, bahasa Melayu adalah bahasa tamadun. Sejarah dunia sendiri telah membuktikan bahawa bahasa telah memainkan peranan yang amat penting kepada sebuah tamadun, mampu dibina dan lestari sampai bila-bila. Seperti kata Ibnu Khaldun,
Sesebuah bangsa yang hanya ditunjangi oleh kekuatan tentera semata-mata tidak bertahan lama. Sebaliknya, kekuatan sesebuah bangsa itu terletak pada jati diri dan identiti yang mereka miliki. Kerajaan sudah lama melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan. Hari ini kita boleh melihat Ah Chong yang pandai menari inang, Dewi yang menaikkan cengsam, dan Ahmad yang pandai bersilamban kerana kita telah menerima budaya ini sebagai budaya Malaysia. Kita bangga menggunakan bahasa ibunda. Saudara dan saudari, saya telah menceritakan kepada anda tentang kekuatan dan kehebatan bahasa Melayu. Semua ini cukup untuk menggambarkan kehebatan bahasa Melayu untuk terus kekal sebagai bahasa ilmu global. Akhir kata, satu persoalan buat anda semua. Adakah sudah cukup untuk sekadar melafazkan bahasa Melayu yang tercinta tetapi tidak dihayati bersama-sama? Bahkan hati dan jiwa masih prejudis. Renungkanlah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.